Inilah yang melayakkan mereka untuk memasuki syurga, sebab ada ilmu untuk dijadikan panduan dalam hidup. Habis tu ustaz, macam mana pula dengan ada orang yang persoalkan hampir-hampir kefakiran ini membawa kepada kekufuran. Hampir-hampir hidup yang susah, yang melata, yang papa kedana ini boleh membawa kepada kekufuran. Sedangkan ustaz sebut tadi, antara sifat penghuni syurga adalah orang yang lemah, orang yang miskin. Seolah-olah macam ada pertembungan antara dua perkhabaran ini, antara dua dalil ini. So macam mana yang sebenar? Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila Nabi sebut kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran, kena tengok kefakiran yang bagaimana, miskin yang macam mana yang boleh bawa kufur kepada Allah. Sahabat-sahabat terkenal dengan gaya hidup yang miskin, sampai pergi perang pun tuan-tuan miskin lagi. Ya, dalam satu sejarah Nabi hantar 300 orang tentera prajurit dia untuk berkawal di pesisir laut, pesisir pantai, macam Tanjung Labian sekarang. Nabi hantar 300 prajurit dengan bekalan satu karung kurma. Dalam karung kurma tu tuan-tuan, panglima yang dilantik Sayyidina Abi Ubaidah Ibnul Jarrah jadi panglima perang. Itu saja bekalan yang ada. Miskin ini susah, tapi sebab menegakkan kalimah Allah, patuh pada perintah Nabi, tak ada berbekalan yang secukupnya, hanya itu sahaja yang dibekalkan. Mereka akun dengan perintah Nabi. Jadi Abi Ubaidah terpaksa mengagih-agih, membahagikan biji-biji tamar. Last sekali tuan-tuan tahu, setiap prajurit dapat berapa biji buah kurma? Dapat seorang sebiji saja. Mau pergi perang ni, dapat seorang sebiji saja. Sayyidina Jabir tanya para sahabat yang ikut perang ni, habis apa yang kamu buat dengan buah kurma yang sebiji tu? Kami hisap lah bilang. Kami hisap saja, asal dahaga, haus, lapar, bisa basah, rasa manis-manis dia, agak rasa lega sikit, simpan. Nanti nak makan lagi. Kalau makan terus habis. Tapi itulah bekalan mereka. Susahnya tuan-tuan, generasi sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tapi kesusahan mereka tetap patuh pada perintah Allah. Yang kefakiran, kesusahan yang tak dibenarkan dalam agama ini, dah susah, dah miskin, tak bantu perjuangan Islam, terlibat pula dengan perkara-perkara syirik, terlibat pula dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Ini yang Nabi kata, hampir-hampir kefakiran, kesusahan hidup itu membawa kepada kekufuran. Dia susah, dia pergi cari dukun, dia pergi cari bomo siam yang boleh bagi tangkal, yang boleh bagi azimat-azimat tertentu, yang boleh bagi gambar-gambar tertentu, gantung di badan, gantung di rumah, letak stiker di kereta, kononnya selamat, kononnya makin kaya. Ini kefakiran yang demikian, yang lupa Allah tapi kembali berhajat kepada makhluk, yang lupa minta kepada Allah tapi minta kepada sesama manusia. Ini yang Islam tak bagi. Tapi kalau dia fakir dan dia tahu susah dia, dan dia minta kepada Allah, dan dia manfaatkan masa susah dia itu untuk mendalami ilmu, untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, orang ni yang Nabi tengok paling ramai dalam syurga. Jadi ada beza antara dua bentuk kefakiran, dua perbezaan yang jelas antara dua bentuk kemiskinan. Dan juga Qadiyah kata pula, golongan yang kata lemah dan juga dihina, dilemahkan dalam hadis ini, bukan geng yang pertama. Boleh jadi dia orang yang senang, boleh jadi dia orang kaya, boleh jadi dia orang yang dikurniakan dengan pelbagai nikmat dan anugerah dalam hidup.
Ini tafsiran yang kedua. Tetapi hati dia tidak tunduk kepada kekayaan tadi. Kesenangan hidup yang dia miliki tidak menghilangkan tumpuannya untuk beribadah dan memberi sumbangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Qadhi Iyad bilang mereka ini memiliki hati yang lembut, hati yang halus dan tunduk kepada keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang digambarkan sebagai al-mubasysyiruna bil jannah, mereka yang telah Nabi khabarkan berita gembira, masih hidup di dunia tapi Nabi dah bagi lesen dah, kamu ni akan masuk ke syurga. Ada 10 orang, antaranya Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Tapi mereka ini memiliki perwatakan hati yang cukup lembut. Bila dengar ayat Allah, bila dengar perintah Allah, bila dengar galakan untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya, dilaburkan segala apa yang mereka miliki untuk membantu pergerakan dakwah yang dijalankan oleh Nabi SAW. Ini tafsiran kedua, golongan yang hebat, golongan yang senang hidup dia, tapi hati dia tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang ketiga pula daripada Ibn Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah bila ditanya apakah maksud golongan yang lemah dan dilemahkan ini, Ibnu Khuzaimah bilang boleh jadi golongan yang disebutkan sebagai penghuni syurga ini adalah mereka yang sering mengungkapkan, yang sering menyebut la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kami melainkan daya dan upaya itu datang daripada Allah, Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha agung. Ibnu Khuzaimah bilang boleh jadi mereka ini memperbanyakkan ucapan ini, sehari sampai 20 kali, sehari sampai 50 kali. Kenapa dia sebut kalimah la haula wala quwwata illa billah? Sebab dia tahu kalau tanpa kekuatan yang dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu untuk melakukan ibadah. Kalau tanpa izin daripada Allah, tanpa restu daripada Allah, tuan-tuan takkan sampai ke masjid pada malam ini. Kalau tanpa izin daripada Allah, saya pun tak boleh sampai ke rumah Allah, ke rumahnya yang mulia pada malam ini. Kalau tidak Tuhan cetuskan kesedaran, keinsafan dalam hati kita untuk menunaikan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, kita pun tak terpanggil untuk melakukan ibadah itu. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala, tidak ada daya dan upaya kami melainkan semua daripada Allah. Sebab itu paling kurang tuan-tuan, tengok Islam ajar kita cantik. Ya. Paling kurang Nabi ajar kepada kita untuk sebut ucapan la haula wala ini paling kurang sehari 10 kali. Waktu bila? Waktu kita dengar azan. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Lafaz azan yang lain kita jawab sama seperti mana tu bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab persis seperti mana yang dinyatakan oleh Bilal. Tapi pada hayya 'alas salah, marilah melaksanakan sembahyang. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akut, kita rendahkan diri kita depan Allah. Kalau Tuhan tak gerakkan hati kita untuk sembahyang, tak boleh kita sembahyang. Kalau Tuhan tak gerakkan kesungguhan kita untuk pergi berwuduk, bangun daripada tempat tidur di waktu subuh untuk ibadah itu, kalau Tuhan tak cetuskan kesungguhan itu, kita tewas tuan-tuan. Tapi semua itu kita ungkapkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Bila sebut lagi sekali hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Kejayaan yang macam mana? Dibebaskan daripada neraka, masuk dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah kejayaan yang sempurna, jauh daripada api neraka, masuk dalam syurga.
itu merupakan suatu misi, suatu tugas yang cukup besar, yang kita tak boleh buat sendiri, melainkan semua dengan daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azan kita jawab 10 kali, 5 kali azan, 10 kali kita jawab. Nanti qomat lagi sekali disebut. Dan tuan-tuan, paling kurang kita akan menjawab, kita akan menyebut la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim 20 kali sehari semalam. Sebab itu Ibnu Khuzaimah kata, orang yang boleh sebut lafaz hauqalah ini, la haula wala, ini lafaz hauqalah nama dia, adalah orang yang akut tentang kelemahan diri dia, orang yang merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini tuan-tuan, tafsiran daripada Imam Nawawi, tafsiran daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tafsiran daripada Qadhi Iyad, tafsiran daripada Ibnu Khuzaimah. 4 tokoh ulama ini memberikan tafsiran mereka terhadap dhaifun mutadha'af. Semua ini tafsiran yang saling lengkap melengkap. Macam mana kita nak relatekan ke semua pandangan ini? Dinyatakan dalam kitab kita, semua tafsiran ini tidak bercanggah antara satu sama lain, malah dapat dirumuskan ahli syurga ialah mereka yang memiliki hati yang lemah lembut, lagi halus, selalu bersikap tawaduk dan menyedari kelemahan diri di hadapan Allah. Dia ahli syurga. Dan dia tidak kumpau, dia tidak boro, dia tidak sombong. Tawaduk kita di hadapan Allah. Dan bila bersikap merendah diri begitu, tidak mustahil bagi orang seperti ini seringkali diremehkan dalam pergaulan, kerana sifat mereka yang enggan menunjukkan diri dan selalu mengalah. Sama-sama gengnya dia mengalah. Apalah kamulah, aku belakang-belakang. Bila begitu, mereka sebenarnya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Geng ini, kalau kita minta dia untuk angkat tangan berdoa kepada Allah, Tuhan akan makbulkan doa. Contoh terhebat dalam permasalahan ini tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Malik. Al-Barra bin Malik ini adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik. Kita dah cerita Sayyidina Anas dulu, anak kecil yang mamak dia hadiahkan kepada Rasul. Anas ni ada saudara kandung, nama dia Al-Barra. Al-Barra bin Malik. Al-Barra ini seorang pejuang yang gagah berani, dan dia juga ada suara yang merdu, suara yang tak didengar. Dia hebat, seorang prajurit tentera Islam. Anas cerita pasal saudara dia ini. Anas cerita tentang saudara kandung dia. Anas bilang, berapa ramai orang yang kusut penampilan dia, tak semat langsung, dia kata saudara tu. Dia kusut, rambut tak terurus, kemudian berdebu lagi, berpakaian busuk, tidak dipedulikan oleh manusia. Anas kata, ramai di kalangan makhluk Allah yang demikian. Geng ini, Anas bilang, kalau dia orang ni angkat tangan minta kepada Allah, andai dia meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Salah seorang yang memiliki karakter ini ialah saudaraku Al-Barra bin Malik. Bukti dia dalam peristiwa peperangan ketika kota Tustar di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Bila tentera Umar berhadapan dengan tentera Rom ataupun Parsi ketika itu, tentera-tentera kaum muslimin ni tuan-tuan, dia berhadapan dengan tentera Parsi ketika itu. Tentera Islam ni rasa lemah, kepung, tak boleh nak menang. Nak tawan kota Tustar ini, lama sudah proses kepungan itu, tapi masih belum masuk, masih belum dapat menundukkan musuh. Sedangkan tentera Parsi berkali-kali ganda bilangannya telah menyerang pasukan muslimin hingga hampir kalah. Jadi lemah. Akhirnya
Ada di kalangan sahabat Nabi yang ingat tentang apa yang Anas sebut. Dia orang pun datang, mana Al-Bara', mana Bara', panggil Bara' datang sini. Dibawa datang Al-Bara'. Ternyata Al-Bara' ni tuan-tuan ialah macam yang saudara disebutlah. Pakaian pun tak smart, berdebu lagi, tak terurus, dan kusut masai orang dia, siapa pun tak peduli. Bila dibawa Al-Bara' ketika itu, Al-Bara', kau tolonglah minta doa kepada Allah, tolonglah minta doa kepada Allah supaya berikan kemenangan kepada tentera kita ini. Maka Al-Bara' pun angkat tangan, lantas dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu, tundukkanlah mereka untuk kami. Sepatah tu je dia jawab, ya Allah, tundukkanlah mereka untuk kami. Tuan-tuan, tak lama kemudian musuh dapat ditewaskan. Orang yang mulut dia masin, orang yang kalau dia minta Tuhan perkenankan, ramai berada di luar sana. Mungkin orang tak nampak dia ustaz, mungkin orang tidak nampak dia berserban, berkepiah, tapi nilai diri dia begitu istimewa dan tinggi di hadapan Allah. Orang ini kalau dia berdoa ataupun kalau dia duduk dengan kita baca doa secara berjemaah, tiba-tiba dia mengaminkan doa itu, tuan-tuan, semua kita mendapat berkat daripada doa tadi. Sebab itu ulama-ulama mencadangkan kepada kita, jangan tinggalkan budaya ataupun amalan berdoa secara berjemaah selepas daripada sembahyang. Tunggu sekejap sampai imam baca doa. Sibuk macam mana pun, stay dulu sekejap, tak lama pun, 5 minit saja. Sebab kita tak tahu ni, dalam kita ni, ramai-ramai kita ni, ada satu orang yang kalau dia amin saja di hadapan Allah, Tuhan makbul. Gara-gara dia satu orang yang tu imam minta tadi, semua dapat. Kita tak tahu. Masa tu imam minta, ya Allah, beri aku kemampuan untuk tambah seorang lagi. Amin sudah. Bukan kata imam dapat, semua dapat. Itu contoh. Tapi saya dengar tadi imam tak baca doa tu lah. Imam tak baca doa, dia baca doa lain. Kan dia baca tu semua sekali. Tapi nak bagi tahu aurat dia punya power. Dengan sebab dia berdoa ataupun dia mengaminkan doa itu, semua kita dapat. Dengan jumlah kita yang begini ramai ni, tuan-tuan. Jadi ini antara perwatakan ahli syurga. Bagaimana pula dengan perwatakan ahli neraka? Nabi gambarkan dalam hadis dia, geng neraka ni pun ada sifat dia. Nabi tanya kepada sahabat, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah tidak aku gambarkan pula sifat-sifat ahli neraka? Tadi sifat ahli syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan sifat itu untuk kita yang ahli syurga tadi. Yang ini yang kita minta jauh, yang kita minta lindung daripada Allah, jangan sampai sifat itu berjangkit pada kita. Yang pertama Nabi kata, kullu utulin, setiap mereka yang bersifat utul, yang bergaduh dengan kasar. Ini utul. Ya, dia dah bergaduh, bila dia nak marah, bila dia nak lampiaskan kemarahan dia, itu utul dengan penuh kekasaran. Jaga. Ini satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis ini, juwazin ataupun jawaz. Yang jawaz ini orang yang sangat sombong, orang yang sangat belagak. Ini jawaz. Ini pun sifat ahli neraka, wal a'yazubillah. Dan yang terakhir dinyatakan di sini mustakbir, orang yang sombong, angkuh dan bongkak. Tiga sifat ini, utul, yang bila bergaduh, bila bertengkar dengan cara kasar. Yang kedua jawaz, suka belagak. Dan yang ketiga mustakbir, ini sifat ahli neraka, sombong. Jangan sampai melekat dalam diri kita. Dan kalau boleh, jangan berkawan dengan mereka, tapi berkawanlah dengan mereka yang memiliki perwatakan ahli syurga. Sebab Nabi sebut dalam sepotong hadis, ya, Nabi sebut, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kau kasih, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kau sayang.
Sebab itu Nabi tunjuk penghargaan dia pada ahli suffah. Allahumma ahyini miskinan. Nabi sampai sebut berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin. Nabi bagi penghargaan kepada ahli suffah, buat satu tempat untuk mereka tinggal. Waktu lepas Isya, Nabi akan makan sekali dengan dia orang. Apa yang ada, itulah Nabi akan makan dengan mereka. Nabi bagi penghargaan sebab Nabi kasih kepada ahli suffah ini. Kerana Nabi pernah sebut, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasih. Kita tahu dah orang yang susah, yang miskin ini, mereka ni tempoh hisab dia di hadapan Allah ringkas. Dia akan masuk syurga. Bila dia yang masuk syurga, kita yang kasihkan penghuni syurga pun akan masuk syurga juga. Itu dia punya kesinambungan. Maka dalam sifat ahli neraka ini, satu, jangan berperwatakan sebagai penghuni neraka. Dan juga jangan menghampirkan diri, jangan mendekatkan diri, jangan bersama-sama dengan orang yang memiliki sifat ataupun perwatakan penghuni neraka. Wal'ayazubillah. Kerana bimbang-bimbang kelak suatu hari nanti kita pun terhumpat masuk ke dalam neraka gara-gara dengan dia. Gara-gara bersama dengan dia di dunia ni, kita pun terseret sekali dengan dia. Ini antara peringatan yang kita nak sebutkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksud kata bertengkar, suka bertengkar dan buat berselisih ini tuan-tuan, yang dikatakan sebagai utulin ini, bila bertengkar mulut, berdebat dan sebagainya, dia tak mau mengalah. Dia kalah pun dia tetap tak mau akut, mau menang juga. Nah ini, ya, dia kalah hari ni. Orang tahu dah kata dia kalah, tapi tak mau bilang dia menang juga. Dan dia akan cari segala macam cara dan kaedah untuk tunjukkan kata dia menang. Meskipun dia tahu itu kesalahan diri dia, tapi dia enggan tunduk kepada kesalahan tersebut. Bila mereka diingatkan dan dinasihati, mereka segera menunjukkan reaksi yang marah. Nabi ingatkan, orang yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, manusia yang paling Allah benci ialah orang yang sangat kuat pertengkaran. Kita biasa bila bertengkar, rasa macam kita nak kalah dia, kita akutlah, ya aku kalah, kau menang, kau spend akulah, gitu. Kita begitu ya.